Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam perbincangan kita dalam hukum membincangkan ilmu tajwid. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi perbincangan kita berkaitan sifat-sifat huruf yang mana kita akan bincangkan sifat huruf yang seterusnya, iaitu sifat huruf yang mempunyai sifat lawan menggunakan kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Asy-Syaikh Muhammad As-Shadiq Qamhawi rahimahullah taala. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والشدة لغة القوة. Sifat syiddah dari segi bahasa ialah kuat. Wastilahan, istilah maksudnya syiddah dari segi makna dari segi ilmu tajwid. Inhibasu jaryi as-sauti 'inda an-nutqi bil harfi likamal al-i'timadi ala al-makhraj. Tertahannya pergerakan suara ketika mana menyebut sesuatu huruf kerana sempurnanya pautannya ke atas makhraj. Maksudnya makna sifat syiddah ni. Wa hurufuha thamaniyatun majmu'atun fi qawlihi ajid qatin bakat. Dan huruf syiddah ni, maksud huruf yang bunyi sifat syiddah ni ada 8 yang terkumpul di dalam dalam ayat ajid qatin bakat. Wa hiya al-hamzatu wal jim wad dal wal qaf wat ta wal ba wal kaf wat ta. Wa aqwa hadhihi al-huruf at-ta lima fiha min intibaqin wasti'la'in wa jahrin. Okey. Huruf syiddah dia ada 8. Dia sebut tadi huruf hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Dan dia kata apa? Huruf yang paling kuat di dalam huruf syiddah ni ialah huruf ta, kerana mempunyai sifat intibaq. Intibaq ni maksud itbaq. Itbaq ni maksudnya lidah kita, maksudnya lidah naik ke lelangit sehingga apa? Sehingga melekat kepada lelangit. Sehingga kan apa? Sehingga kan nafas tersekat. Sehingga nafas tersekat. Okey. Sehingga suara tersekat. Wasti'la. Isti'la ni maksudnya lidah menaik mendekati lelangit. Wajahar. Jahar ni maksudnya huruf yang jelas sebutannya. Okey. Jadi macam mana kita nak tatbik ni? Okey, tatbik contoh huruf ta tadi. Huruf ta sebab dia sebut huruf ta paling kuat sekali. At-ta. At-ta. Okey, dekat situ at syiddah. Syiddah tahan. Lepas tu kalau kita tengok kita punya lidah kita dia ilsaq. Ilsaq ni maksudnya dia melekat dengan langit. Out lekat. Maksud semua naik atas ni, semua naik atas. Lepas tu jahar. Jahar, bukti jahar macam mana? Kita sebut out. Dia tak keluar apa? Nafas. Dia keluar bunyi je. Kalau kita sebut out, yang tu nafas. Kalau out, dia tak keluar nafas.
Dia tertahan nafas. Maksudnya huruf ta ni huruf yang paling kuat. Okay, kita jarib, kita try yang huruf-huruf yang baki yang lain. Seperti hamzah. Ada kita dengar bunyi nafas. Tak ada kan? Dia jadi hamzah dia kuat ni. Dia tak edi. Dia tak edi macam tu. Dia jadi dia tahan. Apa syiddah. Tahan suara. Okey. Lepas tu wal jim. Jim. Dia tak edi. Dia tak edi macam tu. Sebab tu bila huruf jim ni bila kita sebut dia tak bercampur dengan huruf shin. Dia tak edi macam tu. Dia minal jinnah salah. Minal jinnah. Nampak tak? Syiddah dia tertahan suara. Tertahan suara, lepas tu dia tertahan nafas. Semua ada tu. Dia takkan jadi dia tak jadi. Dia jadi okey, lagi huruf dal. Saya tak ulang dah cara menyebut huruf-huruf ni. Kita fokus kepada sifat huruf. Sebab kalau saudara-saudari nak tahu cara menyebut huruf-huruf ni, kena tengok balik perbincangan dalam makhraj huruf. Dalam bab ni saya tak sebut dah cara nak sebut huruf je. Kita hanya menjelaskan tentang sifat-sifat huruf yang ada pada huruf-huruf yang tersebut ni. Baik. Dia tak edi. Dia tak edi tu. Dia tertahan. Nampak tak? Okey, lagi huruf qaf. Aq. Kau tengok semua tertahan. Dia tak edi. Aq. Bila kita tak mentatbikkan sifat syiddah ni pada huruf qaf, dia jadi aq. Dia tak edi. Sebab itu tak tahan. Aq. Sebab tu penting menggabungkan antara makhraj huruf dengan sifat huruf ni, menjadikan apa? Huruf tersebut sebutannya tepat dan betul. Okey. Kemudian huruf ta kita sebut dah. Lepas tu huruf ba. Huruf ba ab. Dia tak edi ab. Dia tak edi macam tu. Ab. Sebab tu kalau ada orang sebut contoh Rabbana wahab. Salah lah. Dia mesti wahab. Dia tak edi wahab. Ataupun wahab. Tak edi dia mesti tutup elok. Mana? Tutup. Ab. Okey. Huruf kaf. Jadi huruf kaf. Tapi huruf kaf ni dia ada sifat apa ni? Hamas. Tapi hamas dia agak lemah berbanding sifat syiddah yang ada. Sebab tu ulama sebut bila kita menyebut sesuatu huruf, maka sifat huruf yang lebih kuat akan didahulukan dulu. Kemudian sifat yang lemah baru dikemudiankan. Jadi dekat sini macam huruf kaf, huruf yang kuat, sifat yang kuat pada dia adalah syiddah. Jadi utama kalau syiddah lepas tu barulah kemudian lepas bila kita zahir, kita tatbikkan sifat ataupun kita menyebut sifat syiddah ni, barulah kita sebut sifat amas. Macam rabbuk. Itu contoh. Tapi kalau semua huruf tersebut semuanya sifat yang kuat-kuat macam huruf ta tadi, tak ada masalah. Tapi macam huruf kaf ni dia bercampur. Ada huruf ada sifat yang kuat, ada sifat yang lemah. Jadi teknik dia ataupun kita kata orang panggil cara dia utamakan dulu sifat
sifat yang kuat, kemudian barulah sifat yang lemah. Macam kaf tadi, macam huruf ta pun sama. Ni tak sebut huruf ta. Betul. Lepas ni. Sebab tu rabbuk, kan? Rabbuk. Ke tu apa dia? Tu hamas tu. Tapi dia lemah. Sebab apa? Kita dahulukan sifat yang kuat pada kaf tu, iaitu syiddah. Lepas tu huruf ta. At-ta. Kasabat. At. Jadi huruf ta dia ada sifat yang kuat dan ada sifat lemah. Jadi bila kita sebut huruf ta, dahulukan dulu sifat yang kuat, kemudian barulah sifat yang lemah. Jadi utamakan dahulukan dulu sifat yang kuat, iaitu sifat syiddah. At. Lepas tu sifat lemah. Dia kena keluarkan juga. Bila kita contoh at kasabat, salah lah. Salah. Dia kena keluarkan juga sifat yang lemah, walaupun dia lemah, tapi kena keluarkan juga, sebab itu hak dia untuk kita sebut walaupun lemah. Tapi cumanya macam mana cara kita nak mentadbikkan, mempraktikalkan sebutan tu, kita kena tahu yang mana dahulu, yang mana kemudian. Jadi tips dia kat sini, baru teringat perkataan tips tu, teringat tips dia. Bila bertembung sifat-sifat huruf yang ada pada huruf ni, apa yang kita kena buat? Utamakan dahulu sifat-sifat yang kuat. Kemudian bila kita dah sebut sifat-sifat yang kuat tu, barulah kita sebut sifat yang lemah. Tapi kalau kata huruf tu semua sifat kuat, macam huruf ta tadi, ni dia tak ada masalah. Tu senang. Dia tatbik sekali je. At-ta, senang. Tapi bila huruf tu dia bercampur-campur, ada padanya sifat yang kuat dan ada padanya sifat yang lemah, maka utamakan sifat yang kuat dulu. Macam huruf ta tadi, kasabat, kan? Okey, rabbuk. Okey, tu contoh. Okey, saya sebut supaya hadirin-hadirat memahaminya, harap difahami insya-Allah. Okey. Yang seterusnya wat tawassut. Okey, tawassut ni dia masuk sekali kan syiddah. Disebutkan maksudnya bila sifat berlawan ni, maksudnya syiddah dengan tawassut ni digandingkan dalam satu kawasan, berlawan dengan sifat rakhawah. Okey, nampak tak? Lughatan al-i'tidal, pertengahan. Wastilahan, di istilahnya i'tidalu sauti 'inda an-nutqi bil harfi li'adami kamalin hibasihi kama fi syiddah wa 'adami kamali jaryanihi kama fi ar-rakhawah. Okey, maksud di sini apa dia? Pertengahan suara. Sifat tawassut ni maksud dia suara pertengahan ketika menyebut huruf. Kerana apa? Li'adami kamali inhibasi, kerana meninggalkan kesempurnaan menyekat apa? Suara. Kama fi syiddah, seperti mana pada sifat syiddah dia apa? Dia sekat suara secara sempurna. Nampak tak? Wa adami kamali jaryanihi, dan meninggalkan kesempurnaan bergeraknya suara. Kama fir rakhawah, seperti mana pada sifat rakhawah, bila ada salah satu huruf tu ada sifat rakhawah, maka dia takkan tahan suara, dia takkan menahan suara. Wa hurufuha khamsatun, dan huruf tawassul ni ada 5. Majmu'atun fi qawlihi lin Umar, dia ada 5. Dikumpulkan dalam rumus dia apa? Lin Umar. Okey, wahia al-lam, iaitu huruf lam, wan nun, wal ain, wal mim, wal ra. Okey, macam mana kita nak tahu ni? Kita kena praktik. Okey, macam mana kita nak tahu dia pertengahan apa? Okey, contoh sini dekat lam. Okey, contoh kita ambil contoh perkataan dalam surah Fatihah, alhamdulillah. Okey, macam mana kita nak tahu dia pertengahan? Okey, kita bagi 3 situasi bagi lam ni pada perkataan alhamdu. Okey, contoh kalau dia jadi syiddah macam mana? Alhamdu tu orang panggil syiddah. Tapi tu bukan sifat dia, kita nak bagi contoh, bagi nampak macam mana syiddah tu berlaku. Okey, kalau rakhawah pula, alhamdu
Alhamdu. Okey, apa pertengahannya? Alhamdu. Alhamdu. Jadi bila orang baca Alhamdulillah, salah dah. Tu syiddah. Lam bukan lam tidak mempunyai sifat syiddah. Lam tawassut. Ataupun kita kata Alhamdu. Lam bukan rakhawah, iaitu membiarkan suara terlepas. Bukan, tapi dia pertengahan. Dia ada sikit sifat syiddah, dia ada sikit sifat rakhawah. Jadi Alhamdu. Ada Alhamdu. 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 Nampak dah? Okey, dia pertengahan. Okey, yang seterusnya huruf nun. Okey, nun. Okey, nun ni kita nak tahu macam mana? Kita tengok nun mati yang bertemu dengan huruf izhar. Yang ni nun yang akan bersifat apa? Sifat tawassut. Nampak? Contoh dalam surah Al-Fatihah, an'amta. Okey. Contoh okey, kita bagi tiga situasi supaya kita nampak. Sebab tawassut ni dia payah nak agak. Bila kita bagi 3 situasi, maka kita akan nampak. Kita bagi situasi syiddah dulu. An'amta. 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 Tu syiddah. Bukan sifat dia. Ataupun rakhawah. An'amta. An'amta. Bukan juga. Dia sifat dia macam mana? Tawassut. An'amta. An'amta. Sebab tu kalau orang yang mentatbikkan sifat tawassut yang ada pada nun, dia takkan buat. Dia takkan jadi qalqalah pada nun ni. Sebab ada orang baca qalqalah. An'amta. An'amta. Nampak? Jadi kalau orang yang tahu cara untuk mempraktikkan sebutan nun ni, maksudnya meletakkan sifat tawassut pada nun ni, dia takkan jadi qalqalah. An'amta. Sebenarnya mim hak lepas tu pun tawassut juga. Jadi sebenarnya dia satu perkataan tu ada 2 huruf tawassut. Mim pun sama juga. Tapi kita ambil yang lain supaya kita nampak sikit. Okey, tu huruf nun. Yang seterusnya huruf ain. Ni banyak semua dalam contoh dalam surah Al-Fatihah. Okey. Contoh huruf ain di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Okey. Na'budu. Okey. Contoh kalau dia dibaca dengan syiddah. Na'budu. Na'budu. Okey, tu na'budu. Ataupun kalau dia rakhawah. Na'budu. 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 Okey, dia punya tawassut dia macam mana? Na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu. Tu tawassut. Kalau syiddah saya ulang sikit sebab ini agak payah juga sebenarnya. Okey, contoh kalau kata dia baca dengan syiddah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tu syiddah salah, tak betul. Ataupun dia baca dengan rakhawah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ka na'budu. Ka na'budu. Tu apa rakhawah. Salah. Dia mesti pertengahan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Dia ada sikit syiddah, dia ada sikit rakhawah. Nampak? Nampak? Okey. Kalau kita pandai mempraktikkan ni, dia takkan jadi satu lagi. Selalu juga orang baca. Dia qalqalah, tak tahu macam mana dia boleh jadi qalqalah. Iyyaka na'budu. Ada juga terkadang. Tapi kalau berbanding ain dengan nun tadi, nun lebih mudah berlaku kesalahan qalqalah tu. Bila kita tak mentatbikkan atau mempraktikkan dengan betul sifat dia. Okey, yang seterusnya huruf mim. Kita ambil contoh tadilah. Contoh an'amta, senang. Okey. An'amta. Okey. An'amta. Okey, kita bagi syiddah dulu. An'amta. Amlahum. Okey, amlahum. Nampak sikit sebab kita fokus pada mim. Okey, amlahum. Okey, kalau dia syiddah, amlahum. Amlahum. Nampak dia? Dia punya jaraya apa? Inhibasus saut dia. Dia tahan. Lahum. Okey. Kalau dia rakhawah, lahum. Lahum. Okey. Tapi dia tawassut mim ni. Lahum. Okey.
Kadang-kadang orang tertanya, macam mana kita nak mentadbik, kita nak pandai nak membezakan, maksudnya macam mana kita nak mempraktikkan betul-betul sifat tawassul ni? Okey, cara dia mudah ya. Cara dia, bila kita sebut tu, dia fitrah bahawa huruf-huruf ni, dia contoh macam dia, kalau dia huruf dia tawassul, maka memang dia sifat tawassul. Ni macam mana? Bila kita sebut tu, sampai habis sebutannya. Contoh kita macam kita sebut huruf mim ni. Tu habis tu. Maksudnya itulah sampai dia punya penghujung dia tu. Dia punya kadar dia tu. Buat. Lahum. Buat. Lahum. Dia memang dia macam tu sifat dia. Jadi sebab tu ulama susun tu. Nampak dia tawassul. Okey. Dia takkan jadi lahum. Bila kita boleh faham ni, maksudnya macam mana bacaan yang sebenar tu, maksudnya dia kata min ghairi takallufin wala ta'assuf, maksudnya kita membaca dengan sifat yang sebenar bagi huruf tersebut. Bila kita baca dengan huruf tersebut dengan sifat dia yang sebenar, maka dia tak akan jadi payah ataupun tidak jadi bermudah. Nampak okey. Jadi itu huruf mim. Yang seterusnya huruf ra. Ra. Ra ni okey, tengok pada kalau dia disukun. Okey. Ra dia ada satu sifat juga yang khusus bagi dia, iaitu takrir, getar. Getar tu ulama sebut satu kali getar, dan tidak lebih daripada dua. Okey. Sebab kalau lebih daripada dua, dia akan melahirkan ra yang kedua, kan? Okey. Contoh dekat sini kita ambil akbar, kan? Akbar. Okey. Kalau kata dia sifat syiddah, contoh kita kena datangkan semua sifat ni supaya kita nampak. Sebab tawassul ni kita tak boleh nak agak. Okey. Kalau dia syiddah, contoh akbar. Tu syiddah, dia tahan. Bak. Kan? Kalau kata dia rakhawah, akbar. Kan? Maksudnya dia kita lepas dah nafas. Tapi dia tawassul. Ra ini tawassul. Allahu akbar. Nampak? Bar. Nampak? Dia pertengahan. Dia bukan syiddah. Allahu akbar. Syiddah tu salah. Ataupun dia bukannya rakhawah. Akbar. Bar. Allahu akbar. Nampak? Beza kan? Dia sikit je beza dia. Sebab tawassul macam saya sebut sebelum ni, dalam perbincangan ni, dia ada sedikit sifat syiddah dan ada sedikit sifat rakhawah. Jadi bila tergabung dua sifat ni, dia jadi tawassul. Begitulah sifat at-tawassul. Okey, kita perlu ingat bahawa syiddah dan tawassul ni ulama letakkan dalam satu bahagian yang sama, berlawan dengan sifat apa? Rakhawah. Okey, war rakhawah lughatan al-lin, lembut. Wasilahan, dari segi istilahnya, maksudnya di ta'rif ilmu tajwid, jaryanu as-sauti, berjalannya suara, ma'al harfi, bersama dengan huruf, li dha'fi li'timadi 'ala al-makhraj, kerana lemahnya pautannya ke atas makhraj. Wa hurufuha 16 harfan, dan huruf bagi rakhawah ni, maksudnya yang ada sifat rakhawah ni ada 16 huruf. Okey. Wahia ma'ada hurufi asyiddati wa hurufi at-tawassul, iaitu selain daripada huruf syiddah dengan huruf tawassul. Okey, kita dekat sini kita ambil satu contoh sebab dia banyak 16. Kita ambil huruf yang tidak ada dekat sini, syiddah dan tawassul. Okey, huruf sin. Huruf sin, contoh sin. Aslama. Okey, contoh macam mana kita nak tahu dia ni rakhawah? Okey, kita kena tatbik, kita kena test. Okey, contoh yang pertama, kalau kata dia syiddah, aslama. Tu contoh. Dia syiddah tu. Aslama. Okey. Macam nak terberak lah, kan? Aslama. Okey. Jadi itu syiddah. Tak betul, bukan sifat dia. Ataupun dia tawassul. Aslama. Nampak? Dia kurang tadi syiddah, lepas tu tawassul. Tapi dia rakhawah. Maksudnya dia lepas terus.
aslama, aslama, aslama. Jadi banyak lagi macam huruf apa lagi? Macam huruf sad, sad boleh tak? Okey, sad kita bagi contoh. Contoh syiddah huruf sad. Bukan. Apa dia contoh apa? Yusbir. Yusbir. Tu contoh syiddah tak betul kan? Ataupun tawassut. Yusbir. Tu tawassut. Tapi dia apa? Dia raqawah. Yusbir. 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 Kita ingat macam kita sebut tu ni. Tak apa, ni tambahan sikit. Mari kita sebut huruf sad tidak ada muncung. Melainkan apa? Huruf sad tu berbaris dhammah. Ataupun sebelum daripada huruf sad berbaris dhammah. Selain daripada keadaan tu maka huruf sad tidak dimuncungkan. Okey, nampak dah? Okey, itu contoh bagi sifat raqawah. Dan juga yang lain pun lebih kurang macam tu. Dia punya cara tatbik dia ataupun cara praktikal dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.